Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Razik Razikin Abdullah. Dan saya Harenti Cebutusin. Berita-berita utama malam ini. Peruntukan Kementerian Kesihatan bagi tahun kewangan 2024-2025 diluluskan. Kesihatan mulut penting kerana ia boleh mempengaruhi kesihatan seluruh badan. Peruntukan bagi Kementerian Kesihatan diluluskan pada hari ke-16 mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-20 Majlis Mesyuarat Negara. Laporan lanjut sidang Majlis Mesyuarat Negara menyusul selepas ini. Mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-20 Majlis Mesyuarat Negara bersidang bagi hari ke-16 hari ini dengan meluluskan peruntukan bagi Kementerian Kesihatan. Langkah bagi menangani demensia antara isu yang mula-mula dibahaskan ketika memberikan ulasan lanjut mengenai isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Indra Pahlawan, Datuk Seri Setia Haji Ong Soyoy bin Haji Osman, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan menjelaskan, kementerian tersebut sentiasa menyediakan sistem kesihatan dan prasarana yang mudah diakses dan saksama serta berkualiti tinggi kepada seluruh penduduk di negara ini. Kementerian Kesihatan juga akan memastikan para penjagaan kesihatan dan sukarelawan yang dilatih dengan secukupnya sehingga mereka dapat memberikan nasihat dan perkhidmatan kesihatan yang relevan bagi semua individu yang menghidap penyakit demensia dan ahli keluarga serta penjaga mereka. Dan Kementerian Kesihatan melalui Pusat Promosi Kesihatan bekerjasama rapat dengan pelbagai agensi kerajaan seperti Pusat Kegiatan Warga Emas, short for Parkway, di seluruh negara. Pertubuhan Warga Emas dan Pertubuhan Bukan Kerajaan Demensia Brunei ialah sebuah NGO untuk meningkatkan kesedaran tentang demensia dan melaksanakan intervensi dan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan demensia. Berhubung cadangan penempatan jururawat di sekolah-sekolah secara sepenuh masa yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Abang Zainul bin Muhammad, Menteri Kesihatan seterusnya menjelaskan. Memberikan rawatan yang diperlukan dengan cepat. Masa ini terdapat 22 jururawat seluruh negara Brunei yang terlibat dengan sekolah-sekolah, what we call them school health nurses. Perkhidmatan ini disediakan kepada semua sekolah kerajaan dan swasta di negara ini. Dan medical examination di sekolah ini ialah diorang mencek imunisasi, rawatan perubatan minimum untuk pelajar, pendidikan kesihatan juga diorang beri, dan mengadakan lawatan rumah dan susulan pada yang tertentulah. Oleh kerana jumlah jururawat yang terhad, seperti saya nyatakan tadi, jumlah sekolah yang meningkat, maka perkhidmatan sekolah dijalankan secara berjadual. Mengenai kesediaan dan kemampuan Pusat Pengasingan Kebangsaan NIC yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Menteri Kesihatan menjelaskan ketersediaan NIC dalam mengharungi pandemik adalah mampan dan mengikut piawaian Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Di NIC ini juga untuk makluman dia ada operating theatre juga, ada untuk
untuk special care baby unit juga. Then they all have negative pressure capabilities. Dan ada biliknya yang boleh bertukar kepada dual positive and negative pressure capabilities. All the machines masa ni, we rotate it through other hospitals supaya masih berfungsi lah. So, semasa pandemik tadi banyak mesin. So some of the machines are rotated through other hospitals, so make sure it's used. So the maintenance is still there, seperti ventilator dan monitoring system dan sebagainya. Menteri Kesihatan juga memberikan pencerahan mengenai tempoh menunggu di hospital dan pusat kesihatan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Laila Setia Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Haji Ibrahim. Perjumpaan doktoran ini dibagikan kepada dua kategori lah pusat kesihatan. Satu walk-in atau satu secara perjanjian. Dan jumlah doktor yang bertugas merupakan limitasi lah, utama kepada berapa ramai pesakit yang dapat dijumpai satu waktu. Jangka waktu untuk perjanjian ini tertakluk kepada beberapa faktor. Misalnya jika pesakit diabetes, jika paras gulanya tu tidak terkawal, lama tak lagi daripada 10 minit tu. Mengenai dengan perjanjian berjadualan ini. Kalau tani membuat perjanjian pukul 9, jangan pukul 9 baru tolak dari rumah. Because of tindas-tindas anda ni, ia menyebabkan kelembatan ataupun it disrupts the clinic lah. Ini pula penjelasan Menteri Kesihatan mengenai perkhidmatan perubatan untuk penduduk kampung air yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Pengen Haji Isa bin Pengen Haji Alauddin. Tahun lepas, panggilan di kampung air mencatatkan 154 panggilan. Dan pada tahun ini, setakat ini 40 panggilan lah. Jadi masa ni tadi ada 2 bot ambulans dan 2 temuai. Dari statistik ini usulnya masih mencukupi. Walau bagaimanapun cabaran yang dihadapi oleh Kementerian Kesihatan ialah mengenai bot ambulans ini, terutama sekalinya di bandar, is mencari bot driver dan pencarok. We need driver dan pencarok yang familiar with kampung air. Juga mendapat respon Menteri Kesihatan, penguatkuasaan Akta Kesihatan Awam Makanan bagi kawalan serangga yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Awang Saleh bin Haji Osman. Disebabkan rempaian dah lagi ada, jadi pengawalan macam PES ini memerlukan penambahbaikan akta permakanan yang ada. So sudah pun digubal dan menunggu the final approval. So kalau ada approval nanti, pihak pengawal makanan yang mana masa ini bukan lagi di bawah Kementerian Kesihatan tapi di bawah Pusat Berkanun Brunei Darussalam Food Authority, diorang akan boleh mengambil tindakan yang tertentu lah. Buat masa ini dinasihatkannya orang pekedai itu untuk mengikuti piawaian apa yang terdapat dalam akta yang dinyatakan tadi, Rafood Act. Selepas meluluskan peruntukan Kementerian Kesihatan, Dewan mendengarkan mukadimah bagi usul peruntukan Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi dalam mukadimahnya menjelaskan 3 perkara kekal menjadi pemacu nilai untuk meningkatkan dan memantapkan lagi sumbangan sektor pengangkutan dan info komunikasi dalam pembangunan negara. Iaitu menjamin keselamatan sektor pengangkutan dan juga alam cyber. Kedua, meningkatkan kesejahteraan orang ramai melalui penyediaan perkhidmatan yang cekap, bersih serta memanfaatkan teknologi. Dan ketiga, pemudah cara bagi mendukung kemajuan ekonomi dan pembangunan negara yang mampan. Pengenalan lesen memandu 3A kenderaan bermotor tanpa clutch yakni automatik untuk kereta biasa
memberi kemudahan kepada orang ramai untuk belajar dan memandu kenderaan dengan transmisi automatik. Pemandu yang memilih lesen memandu kelas 3A adalah tidak dibenarkan untuk memandu kenderaan transmisi manual. Dengan terdapatnya pilihan ini diharapkan ianya juga dapat meningkatkan fokus dan menumpukan masa belajar lebih kepada latihan dan etika pemanduan selamat. Pemberigaan kepada sekolah-sekolah memandu, orang ramai dan pihak-pihak berkenan akan disusuli kemudian. Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi turut menyentuh cadangan kereta api rentas Borneo yang disiarkan oleh stesen berita luar negara. Terdapat 2 buah syarikat yang memaparkan cadangan projek membina dan mengadakan perkhidmatan kereta api yang menghubungkan dengan negara di Kepulauan Borneo, iaitu negara Brunei Darussalam, negeri Sabah dan Sarawak Malaysia serta Kalimantan Indonesia. Walau bagaimanapun, setakat kini belum ada perbincangan rasmi di peringkat kerajaan mengenainya. Akan tetapi di peringkat ASEAN ada terdapat satu sub-working group, iaitu ASEAN Railway Sub-Working Group yang membincangkan hal-hal berkaitan mengenai railway connectivity di dalam ASEAN. Mungkin perkara ini akan ditimbulkan di situ pada masa akan datang. Pelan tindakan bagi pengurangan pelepasan penerbangan mendukung komitmen negara ke arah pelepasan sifar karbon menjelang 2050. Jabatan Penerbangan Awam telah menghasilkan pelan tindakan bagi pengurangan pelepasan penerbangan atau Action Plan on Reduction of Aviation Emissions kepada International Civil Aviation Organisation. Dokumen ini akan digunakan sebagai panduan bagi negara Brunei Darussalam melaporkan sebarang inisiatif dan usaha yang berkaitan dengan pengurangan emisi karbon dioksida. Perkara ini juga telah dihasilkan dengan kerjasama rapat dengan syarikat penerbangan diraja Brunei yang mana pelan-pelan tindakan ini turut mengongsikan sukat-sukat bagi cara mengurangkan impak terhadap alam sekitar bagi sektor penerbangan awam. Dewan menangguhkan sidangnya petang tadi dan akan disambung esok 21 Mac pukul 10 pagi. Orang ramai boleh mengikuti rakaman persidangan harian melalui saluran RTB Perdana dan RTB Suma Indra pada pukul 9 malam dan pukul 11 malam. Laporan harian juga boleh diikuti melalui laman sesawang rasmi Majlis Mesyuarat Negara di www.majlis-mesyuarat.gov.bn. Faktor risiko utama kerosakan gigi seperti tembakau dan permakanan mengandungi lemak dan gula yang tinggi boleh menyumbang kepada pelbagai penyakit kronik termasuk penyakit mulut. Justru itu, kaedah paling berkesan untuk mengekalkan kesihatan mulut adalah dengan penggunaan Florida. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Mulut akan mengalami masalah jika tidak diberi perhatian khusus. Faktor risiko utama kerosakan gigi seperti tembakau dan pemakanan yang mengandungi lemak, garam dan gula yang tinggi boleh menyumbang kepada pelbagai penyakit kronik termasuk penyakit mulut. Perkara itu antara yang ditekankan dalam perutusan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, sebagai sambutan Hari Kesihatan Mulut Sedunia tahun ini. Bertema mulut sihat adalah badan sihat. Kesihatan mulut penting kerana ia boleh mempengaruhi kesihatan seluruh badan. Kajian membuktikan keadaan mulut yang tidak sihat akan memberi kesan negatif kepada kesihatan badan. Menurut kaji selidik kesihatan mulut kebangsaan pada tahun 2015 hingga 2017, peratusan kerosakan gigi yang tidak dirawat adalah 71.5% dalam kalangan kanak-kanak yang berumur 5 hingga 6 tahun dan 64% pada kalangan dewasa.
Kaedah yang paling berkesan untuk meningkatkan dan mengekalkan kesihatan mulut dari segi mengurangkan kerosakan gigi adalah dengan menggunakan fluorida, terutamanya air berfluorida dan penggunaan ubat gigi fluorida. Memberus gigi 2 kali sehari dengan ubat gigi berfluorida amat disyorkan untuk mencegah kerosakan gigi. Kerosakan gigi juga boleh dicegah dengan mengurangkan pengambilan gula. Selain rawatan pergigian yang disediakan, Jabatan Perkhidmatan Pergigian juga memberikan beberapa program promosi kesihatan mulut untuk mengurangkan kerosakan gigi, antaranya program Senyum Si Manja dan program Kasih bagi golongan orang kurang upaya. Rombongan Kementerian Hal Agama semalam menunaikan sembahyang Fardu Isya dan sembahyang sunat tarawih serta witir berjemaah. Acara diadakan di Masjid Umar Ali Saifuddin, Ibu Negara. Antara yang menyertai Yang Berhormat Bin Undang Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Muhammad Darudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Wang Osman, Menteri Hal Agama dan Tuan Yang Terutama Massagus Zulkifli bin Massagus Muhammad, Menteri Pembangunan Sosial dan Keluarga, Menteri Kedua Kesihatan dan Menteri Bertanggungjawab bagi Hal Ehwal Masyarakat Islam Republik Singapura. Rombongan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dan jabatan-jabatan di bawahnya mengadakan majlis bertahlil bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khadiwaddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan almarhum Tulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Majlis diadakan di Kubah Makam Diraja pagi tadi. Rombongan diketuai oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Seramai 250 orang pegawai dan kekitangan kementerian berkenaan menghadiri majlis tersebut. Sementara itu, Bank Islam Brunei Darussalam BIBD bersama kumpulan syarikat bank berkenaan petang tadi juga mengadakan majlis yang sama. Majlis berlangsung di Kubah Makam Diraja. Mengetuai rombongan Haji Sofian bin Muhammad Jani, pengarah urusan agensi pelaburan Brunei dan juga ahli lembaga pengarah BIBD. Lebih 250 kaki tangan bank berkenaan menghadirinya. Majlis ini juga merupakan aktiviti tahunan BIBD dan sebagai menyemarakkan lagi bulan suci Ramadan. Rombongan melibatkan 700 kaki tangan Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi semalam meneruskan majlis tadarus bagi malam-malam bulan Ramadan di Istana Nurul Iman. Menyertai rombongan Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Dimuliakan Begawan bin Khatib Datuk Paduka Haji Suhaili bin Haji Metali Al-Hafiz. Sementara itu, Jabatan Pemeriksaan Kementerian Pendidikan dengan kerjasama Urus Setia Majlis Pelajaran Kebangsaan dan Pusat Teknologi Pendidikan petang tadi mengadakan majlis bertadarus. Majlis berlangsung di Masjid Kampung Salam Bigar. Terdahulu diadakan penyampaian wakaf yang disempurnakan oleh Dr. Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan. Majlis merupakan salah satu aktiviti tahunan kementerian berkenaan bagi menyemarakkan lagi bulan Ramadan dan sebagai wadah dalam meningkatkan amal ibadat. Kedutaan Jepun di negara ini, Pusat Pembelajaran Sepanjang Hayat dan Pusat Bahasa Universiti Brunei Darussalam IBD
dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Co-Curriculum, Kementerian Pendidikan menganjurkan peraduan pidato dalam bahasa Jepun kali ke-35. Acara diadakan pagi tadi di The Core UBD. Hadir Tuan Yang Terutama Maida Turu, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Jepun ke negara Brunei Darussalam, dan Dr. Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD. Peraduan bertujuan memberi peluang kepada para pelajar negara ini untuk mempelajari lebih banyak mengenai negara Jepun. Lebih 1,000 anak yatim yang berdaftar dengan Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan menerima sumbangan derma secara berasingan di 3 daerah pagi tadi. Majlis penyampaian derma yang berlangsung di Pusat Insani Seria disempurnakan oleh Awang Haji Amirul Hafiz Zain bin Haji Muhammad, pemangku pegawai daerah Belait. Juga menyerahkan sumbangan derma Syarikat Minyak Brunei Shell Sdn Bhd BSP. Syarikat-syarikat swasta dan persatuan-persatuan di daerah tersebut turut menyerahkan sumbangan berjumlah RM1,500. Manakala acara yang diadakan di Kompleks Dewan Kemasyarakatan Tutong disempurnakan oleh Awang Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Sumbangan derma diterima melalui Tabung Anak-anak Yatim Kebangsaan, Tabung Kebajikan Anak-anak Yatim Daerah Tutong, Bank Islam Brunei Darussalam dan Nazmi Textile Mall. Majlis diselajurkan dengan penyampaian hadiah bagi penuntut cemerlang. Sementara itu, di daerah Temburong, majlis serupa diadakan di Kompleks Dewan Kemasyarakatan Mukim Bangar. Acara disempurnakan oleh Awang Muhammad Yasin bin Haji Ahmad, pemangku pegawai daerah Temburong. Dengan adanya bantuan tersebut, ia tentunya membantu menceriakan anak yatim dalam membuat persediaan Hari Raya Aidilfitri. Saya rasa bersyukur atas sumbangan Ani dan berterima kasih arah orang ramai sebab prihatin arah kami anak-anak yatim. Sumbangan Ani dapat membantu saya dalam perbelanjaan sekolah dan hari raya. Saya ingin mengucapkan penghargaan terima kasih kepada yang memberi sumbangan dan saya sangat gembira kerana dapat menerima sumbangan Ani dan akan saya gunakan nanti untuk pembelanjaan yang saya perlukan. Kementerian Hal Ehwal Agama melalui Jabatan Urusan Haji memaklumkan 2 buah lagi syarikat pelancongan diberi kebenaran mengendalikan perkhidmatan pakej umrah menggunakan visa pelancong Arab Saudi bagi tahun 2024. Syarikat-syarikat berkenaan adalah Maduli Agensi Travel Sdn Bhd dan Haya Travel and Tours Sdn Bhd. Dengan kebenaran itu, maka 26 buah syarikat pelancongan diberikan kebenaran untuk mengendalikan perkhidmatan berkenaan. Badan Sukarelawan Belia Dai dan Urus Setia Program Keagamaan Belia Pusat Dakwah Islamiah mengendalikan program Siri Tadabbur Al-Quran 7.0 bagi minggu pertama. Program dikendalikan di Pusat Dakwah Islamiah Kampung Pulai. Kuliah Tadabbur minggu pertama bertajuk Go Back to Allah. Petikan dari Surah Kahf disampaikan antara lain menyentuh gambaran perihal golongan orang yang bertakwa dan orang-orang yang kafir. Juga diadakan segmen khas perkongsian Cinta Al-Quran. Program diharap dapat mendidik masyarakat memahami makna yang terkandung dalam Al-Quran. Lima buah premis perniagaan didapati melanggar Akta Kawalan Harga Penggal 142 semasa pemeriksaan bersepadu bulanan yang dijalankan oleh Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPS, Kementerian Kewangan dan Ekonomi di daerah Tutong baru-baru ini. Hasil pemeriksaan, JPS mengeluarkan 3 notis amaran bagi kesalahan menjual minyak masak melebihi harga maksimum yang ditetapkan dan tidak mempamerkan tanda harga bagi barangan yang dijual.
Dua buah premis perniagaan juga dikenakan kompaun berjumlah RM500 setiap sebuah premis kerana tidak mematuhi Akta Kawalan Harga Penggal 142. Sementara itu, 20 unit alat sukat dan timbang digunakan bagi tujuan perdagangan didapati sah, tepat dan berdaftar dengan unit sukatan dan timbangan STT. Beberapa kawasan di daerah Buna dan Muara mengalami gangguan bekalan air atau tekanan air rendah hari ini berikutan paip bocor di tangki mengkubau. Antara kawasan terlibat termasuk Kampung Tanah Jambu, Kampung Sungai Buloh, Kampung Batu Marang, sebahagian Kampung Mentiri, Kampung Kapuk, Kampung Meragang, Kampung Serasa dan keseluruhan kawasan Muara dan sekitarnya. Jabatan Kerja Raya mengongsikan kerja-kerja pembaikan sedang giat dilaksanakan. Sebarang gangguan bekalan air atau permohonan pembekalan air, tanker, hubungi talian Darussalam 123. Sebahagian kawasan di Jalan Sultan Omar Ali Saifuddin, Menara Jam di Ibu Negara akan ditutup sementara. Jabatan Kerja Raya dalam kenyataan medianya menjelaskan penutupan akan dibuat pada 21 hingga 28 Mac bermula pukul 11 malam hingga 4 pagi tertakluk keadaan cuaca. Penutupan disebabkan oleh kerja-kerja pemasangan loop sensor.